Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Terima kasih sudah meluangkan sedikit masa untuk menonton isu hangat daripada channel ini. Kita direct to the point saja maklumat ataupun isu hangat hari ini. Tapi sebelum itu, saya meminta jasa baik kamu untuk tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini. Hari ini kita sudah tahu perjanjian kerajaan perpaduan, intipati perjanjian kerajaan perpaduan yang sudah dimeteraikan antara parti-parti di dalam kerajaan perpaduan, Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GPS, GRS, dan beberapa parti yang lain termasuk Warisan dan juga parti kecil yang lain dan juga beberapa wakil rakyat, wakil bebas. Tuan-tuan dan puan-puan semua, satu yang saya nak kongsi dengan kamu hari ini. Setelah lama berdiam diri, akhirnya Tokmat ataupun Muhammad Hassan ataupun Menteri Pertahanan di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membuat satu kenyataan yang mengejutkan. Daripada Astro Awani, satu tajuk berita yang saya nak ulas, yang saya nak kongsi dengan kamu, di mana berita hangat pada hari ini yang bertajuk Barisan Nasional Pakatan Harapan belum berbincang kerjasama hadapi 6 PRN, kata Tokmat. Jadi mereka belum berbincang berkenaan dengan kerjasama mereka untuk menghadapi 6 PRN lagi. Masih belum ada perbincangan untuk Barisan Nasional mengadakan kerjasama dengan Pakatan Harapan bagi menghadapi 6 PRN pada tahun hadapan, kata Timbalan Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Muhammad Hassan. Muhammad yang juga Timbalan Presiden UMNO berkata, parti yang terlibat perlu berbincang terlebih dahulu sebelum membuat sebarang keputusan mengenai kerjasama. Biar parti berbincang antara parti, sebab belum berbincang apa-apa lagi, katanya kepada pemberita selepas menghadiri Hari Bertemu Pelanggan Pertubuhan Peladang Kawasan ataupun PPK di Rembau. 6 negeri yang akan terlibat dengan PRN pada tahun hadapan ialah yang pertama Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kedah, Kelantan dan juga Terengganu. Baru-baru ini juga Setiausaha Agung Pakatan Harapan Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dilaporkan berkata, Pakatan Harapan belum memuktamadkan keputusan sama ada akan bekerja sama dengan Barisan Nasional bagi menghadapi 6 lagi PRN akan datang ataupun sebaliknya. Kerana fokus sekarang adalah untuk memperkasa keserasian bersama BN dalam kerajaan perpaduan. Jadi belum ada kata putus di antara kedua-dua parti besar di dalam gabungan kerajaan perpaduan hari ini. BN dan PH belum lagi memutuskan sama ada mereka akan bekerja sama untuk bergabung di dalam 6 PRN akan datang. Di mana yaitu PRN Selangor, Negeri Sembilan, Kedah, Kelantan, Pulau Pinang serta Terengganu. Di mana ke-6 PRN ini akan diadakan pada tahun hadapan. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan semua, adakah relevan bagi mereka untuk tidak bekerja sama ataupun memberi peluang kepada BN ataupun PH di dalam PRN tersebut untuk menjadi satu saja calon? Tidak perlu kedua-dua wakil ada bertanding di dalam PRN tersebut. Jadi apa komen Anda berita hari ini? Tapi ini adalah kenyataan daripada Tokmat di mana
BN, PH belum lagi berbincang untuk kerjasama menghadapi 6 PRN yang akan diadakan pada tahun 2023. Hai semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Satu berita hangat yang saya nak kongsikan kepada kamu. Pada 19 Disember ini, usul undi percaya. Ada yang yakin Perdana Menteri ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim, akan mendapat majoriti 2/3. Pada masa yang sama ada yang kata Anwar Ibrahim telah menempah satu situasi yang getir. Ada juga yang kata Anwar Ibrahim boleh kalah 19 Desember ini berkaitan dengan keabsahan beliau menjadi Perdana Menteri. Tetapi kita kena fikir, Perdana Menteri sendiri yang ingin mengadakan usul undi percaya ini, dan kita dapat lihat beliau sangat yakin bahawa majoriti akan terkumpul pada 19 Desember. Menurut yang saya tahu, ini adalah keputusan daripada Perdana Menteri ke-10 untuk mengadakan usul undi percaya pada 19 Desember. Kalau saya silap, Anda boleh betulkan di ruangan komen. Tetapi yang saya ingat begitu. Sebelum saya teruskan, tolong tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan politik terkini daripada channel ini. Saya nak kongsi dengan kamu satu spekulasi. Saya rasa, tuan-tuan dan puan-puan, salah seorang yang mungkin yang akan tarik sokongan yang tidak akan mengundi Datuk Seri Anwar Ibrahim pada usul undi percaya pada 19 Desember minggu depan. Salah satu nama ini yang berada dalam kerajaan perpaduan hari ini. Saya percaya kamu pun sudah tahu bahwa Hishamuddin adalah salah seorang yang telah menandatangani akaun bersumpah SD kalau saya tak silap. Tapi yang saya yakin memang Hishamuddin Hussein adalah salah satu yang telah menandatangani menyokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Jadi apakah relevan untuk Hishamuddin Hussein untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 19 Desember ini? Jadi bagi saya, beliau tidak akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 19 Desember ini di dalam usul undi percaya. Kenapa saya kata begitu? Sebab beliau adalah salah satu yang telah menyokong Muhyiddin Yassin pada PRU15 untuk menjadi Perdana Menteri. Tetapi dalam masa yang sama beliau adalah Barisan Nasional UMNO. Jadi, mana relevannya beliau menyokong Anwar Ibrahim pada 19 Desember ini? Tidak mungkin. Tetapi di dalam kerajaan perpaduan, tetapi BN adalah di dalam kerajaan perpaduan dan secara tidak langsung beliau juga di dalam kerajaan perpaduan. Tetapi beliau telah menyokong Muhyiddin Yassin pada PRU15 untuk Muhyiddin Yassin naik lagi sebagai Perdana Menteri untuk mencipta sejarah seperti yang pernah dilakukan Dr. Mahathir. Cerita tentang Dr. Mahathir pula. Tun Dr. Mahathir telah meletakkan jawatan sebagai pejuang hari ini. Sebagai pengurusi pejuang tanah air. Tetapi beliau masih lagi menjadi pengurusi gerakan tanah air. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, salah satu nama yang saya boleh kongsikan dengan kamu yang mungkin ataupun memang tidak akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 19 Desember ini adalah Hishamuddin Hussein. Sebab beliau pernah membuat satu kenyataan, sekiranya BN menyokong PH untuk membentuk kerajaan sebelum ini pada PRU15, sebelumnya pembentukan kerajaan perpaduan disahkan, beliau ada membuat kenyataan bahwa beliau sanggup meletakkan jawatan daripada bergabung dengan Pakatan Harapan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, walaupun Hishamuddin tidak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim pada usul undi percaya pada 19 Desember ini, saya yakin bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap akan dapat majoriti 2/3. Saya yakin sebab banyak penganalisis politik, pemerhati politik yang juga berkata sedemikian. Dan saya juga sendiri berkata demikian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, apa komen Anda? Adakah dengan satu undi yang hilang daripada kerajaan perpaduan yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10, keabsahan beliau, adakah satu sokongan ini akan menggugat kedudukan Perdana Menteri? Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, teruskan bersama dia dalam channel ini untuk perkembangan politik dalam channel ini.